Perbadanan Kemajuan Ekonomi Digital ataupun MDEC telah pun menjenamakan diri mereka semula sebagai Malaysia Digital dan kini syarikat-syarikat akan mendapat status MD kalau bersedia untuk menceburi dunia digital. Dan di sini untuk kita bercerita, adakah masyarakat Malaysia bersedia untuk menceburi arena ini seperti Hanif Miswan kita satu hari menjadi usahawan? Okey, insya-Allah okey. Dan secara luasnya adalah berkenaan dengan masyarakat digital dalam kehidupan. Untuk itu kita bawakan dua tetamu istimewa dalam memberikan saya kira satu view dan sudut angle perspektif yang berbeza lah. Kita nak perkenalkan yang pertama Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar daripada Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Prof, terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama Hanif. Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Okey, yang sebelah ni saya nak perkenalkan sangat. Sebab apa tahu? Nama lebih kurang sama. Oh, itu dia. Kalau ini Muhammad Hanif Miswan, ini adalah Muhammad Hanif Azami. Seorang usahawan bersama dengan kita. Sihat Hanif ya? Alhamdulillah sihat. Okey, InsyaAllah sebagai usahawan semestinya lebih tampan dan juga lebih kaya daripada anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik buat usahawan digital kita. Tapi kita nak mulakan dengan suatu statistik yang amat mencerminkan apakah daya rakyat Malaysia bila kita cerita tentang digital ni. 57% daripada rakyat Malaysia sekarang bersedia untuk jual beli selepas 2 tahun menangani pandemik. Sebelum tu hanya 20%. Jadi di sini adakah Malaysia sedia mencapai penanda-penanda aras untuk menggelar masyarakat digital? Apa yang dimaksudkan tu dengan masyarakat digital? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MHI dan juga TV3 kerana menjemput saya dan juga Hanif untuk membincangkan topik yang hangat buat masa kini, iaitu mengenai digital society ataupun masyarakat digital. Kalau kita berkata mengenai pendigitalan itself, ya, so dia merujuk kepada sesuatu cara hidup ataupun practices yang dari dulunya tradisional, sekarang ini kita berubah kepada semuanya berbentuk digital. Okey, justru itu kalau kita refer masyarakat digital adalah satu masyarakat moden yang seharusnya dia guna pakai use dan juga dia integratekan ICT, teknologi komunikasi dan maklumat dalam kehidupan dia seharian. So kita tahu kita ni masyarakat adalah meluas. Ia terdiri daripada individu, kita juga gunakan digital teknologi di tempat kerja, pendidikan dan juga rekreasi, dan juga bisnes. Tidak lupa, ya, itu adalah amat penting. Untuk kita mencapai satu status masyarakat digital, ia memerlukan effort ataupun usaha dari banyak pihak. Bukan hanya pengguna, government pun sangat penting. Justru industri, pemain industri juga merupakan salah satu pihak yang boleh menyumbang kepada pencapaian masyarakat digital itu sendiri. Sebab digital society ini dia meluas, ya. Dia banyak benda yang kita buat dalam konteks untuk mencapai masyarakat digital. Bukan hanya untuk menggunakan teknologi atau komputer, menggunakan email, tapi ia juga lebih luas daripada itu. So kita akan nanti tengok juga contoh Hanif sebelah saya ni. Contohnya macam mana dia telah berjaya menggunakan teknologi maklumat untuk menjalankan perniagaan. So yang satu very very important juga. Menarik Prof. Prof tunjuk Hanif yang sebelah sana, bukan Hanif yang sebelah sini. Hanif yang sebelah sini dia hanya macam tengok-tengok je. Okey Hanif, alang Prof dah tunjuk ni. Kita nak tanyalah. Sebab awak seorang usahawan, bergerak ketika waktu PKP pun memuncakkan satu ketika dahulu perniagaan ini dengan menggunakan platform digital. Bagaimana sebenarnya ianya sangat membantu perniagaan? Kalau nak dikongsikan cabaran ni Hanif. Okey, terima kasih pihak MHI kerana jemput usahawan seperti saya untuk berkongsi. Obviously pandemik memang mendidik kita lah dalam penggunaan digitalization. So perniagaan saya memang sangat-sangat dibantu dengan peningkatan teknologi digital ni. Sebab pertamanya masa kita mula-mula dulu kita tak ada physical store. Kita tak ada kedai, kita tak ada tempat untuk nak pamerkan produk kita. Jadi social media lah adalah tempat referral, tempat rujukan ataupun tempat kita nak pamerkan produk-produk yang kita tawarkan. Untuk peringkat awal bukanlah untuk kita cari potential customer ataupun potential buyer, tapi untuk rujukan supaya orang ramai tahu yang
bisnes kita ni exist. Produk kita ni betul-betul real, bukannya produk yang awareness scam. Lah ya. So disebabkan social media ni sangat membantu, sebab tu kita perlukan ramai player dalam untuk memasarkan produk kita ni. Bila ramai player, untuk reach circle of friends yang berbeza-beza tu lebih meluas. Wow. Dia tak takut akan persaingan ke? Tak sebenarnya, sebab circle of friend saya dengan circle of friend Prof dan juga Abanaz dan Anip mungkin berbeza. Jadi lebih ramai lagi baguslah. Mungkin sepanjang perniagaan saya wujud pun, iklan produk kita ni tak sampai pun dekat circle of friends Abang Anip dengan Abanaz dengan Prof. So disebabkan itu player dalam social media ni perlu ramai. Macam bisnes kita ada kita berkongsi dengan ejen-ejen, stokis-stokis. Jadi mereka pun ada dinding social media mereka sendiri. So jadi mereka pamerkan, ini menjadi center of attraction supaya memastikan produk kita ni betul-betul legit. Produk kita ni betul-betul ada testimoni, ada feedback. Dan ini juga boleh menjadi kita punya salesman. Bergerak dekat social media. Dan semua ini melalui platform digital Harus dizahirkan digital. Tinggal tulis. Betul. Prof sangat bersetujulah bila Anif bercakap segala pengalamannya. Prof melihat kepada platform digital ni, kita nak melangkaui lebih kepada bukan setakat perniagaan, tapi kepada kehidupan. Saya tertarik dengan apa Prof cakap tadi, sektor rekreasi pun memerlukan platform digital. Betul. Nak memupuk ni, tadi baru 57% Nas. Daripada mereka yang berjual beli. Tapi internet penetrasi kita adalah 90%. Maknanya 9 daripada 10 rakyat Malaysia mempunyai akses kepada jalur lebar. Tapi kita nampak adoption tu, nak mendekatkan diri kepada teknologi masih ada rasa takut-takut. Ada selesa, dia tak selesa. Prof, macam mana sebenarnya tu? Okey, saya sambung sikit point daripada Anif tadi. Kalau kita tengok media sosial sendiri, platform tu, dia terbahagi kepada beberapa targeted segmen, betul. Setengah media tu dia hanya sesuai untuk golongan yang lebih muda. Contohnya IG dan TikTok contohnya. Manakala Facebook adalah untuk orang yang lebih berumur. Saya tak kata tua, dia berumur. Kenapa tunjuk ni? Saya macam terasa. Minta maaf. Yang muda ditunjuk sekali. So oleh itu kita kena pandai sesuaikan produk kita untuk dipromosikan dekat platform yang mana satu. Okey, sebab kita at the moment mungkin ada 4, mungkin lepas ni ada lagi application ataupun media sosial yang akan diwujudkan lepas ni kan. So dia ada targeted segmen tersendiri. Okay, so itu kita kena pandailah nak gunakan platform yang mana satu. Yes. Tadi Anif ada tanya mengenai dengan adakah kita ready? Ya, adakah kita bersedia? Nak jawapan yang jujur. Realitinya di sini. Saya sukalah Prof ni. Kita balik. Bagus. Siapa jawapannya Prof? Sebenarnya kita masih belum bersiap siaga. Kita effort memang banyak. Program government memang bagi banyak inisiatif kan. Spend a lot, billions to actually improve the infrastructure and so forth. Tapi kita masih lagi lacking in certain areas. So I would say kita ada masih ruang untuk penambahbaikan sebenarnya. We are not there yet. Frankly speaking, we are not there yet. Because Malaysian actually lebih suka gunakan teknologi untuk komunikasi dan sosial media saja. Sahaja. That is the most. I mean, if you look at the dia punya percentage, kita lebih spend untuk itu as compared to menjalankan perniagaan. Jadi kita harus memberikan sedikit insentif yang lebih. Seperti Anif kata sebentar, bukan Anif itu yang Anif ni kata kita kena ubah persepsi. Itu yang susah sebenarnya dengan pertolongan infrastruktur diberikan oleh kerajaan. Dana cukup. Jadi nak bertanya kepada usahawan, apa yang tak cukup? Kenapa kita tak nampak lebih banyak usahawan digital seperti anda untuk memasuki arena? Pendapat saya exposure. Sebab nak menggunakan digital ni, macam kita di bangku sekolah kita tak diajar benda ni. So kebanyakan nak educate player-player digital punya player ni agak susah. Dan kebanyakannya kalau kita nak scouting talent, biasanya player yang buat digital content ataupun orang yang menguruskan website dan sebagainya. Ianya sangat costly. Masih di tahun ini pun masih lagi costly. Masih. Macam kita nak hire designer, kita nak hire orang yang menguruskan kita punya website, kita punya internet website.
semua itu kosnya tinggi. Dan kebanyakannya biasanya anak muda sekarang mereka explore sendiri, belajar sendiri. Nak guna TikTok, nak buat video, nak buat apa-apa konten, mereka belajar sendiri, explore sendiri. So mungkin itu dia punya proses dia agak terlambat sikit. So nak education tu yang maknanya kena lebih orang kata networking lah antara satu sama lain untuk belajar ilmu dan untuk mendapat keberanian tu. Okey, kita ada ruang masa yang sedikit saja ni lagi. Saya nak tanya pada Hanif, realitinya ni. Antara kesemua platform media sosial ni mana yang paling berkesan? Betul. Mudah-mudahan saya nak tahu. Okey, saya rasa sama macam Prof tadi, dia berbeza audience, berbeza segmen dan target umur. Okey. Kalau macam saya jual produk, saya lebih mesra guna Instagram dan WhatsApp. Okey. Jadi itu lebih berkesanlah untuk awak punya perniagaan. Tapi kalau macam Facebook dan TikTok pula lebih kepada brand awareness. Kita nak bagi tahu yang produk kita ni wujud. Dan ini tempat kita bina engagement dengan kita punya audience. Sebab tu untuk menghidupkan kita punya digital content ni, kita kena humanize kita punya brand. Kita tak boleh kalau kita post poster, kita sekadar post poster je. Kita kena ada engagement. Kena wujudkan konten yang hidup. So kalau macam tu hanya sebagai daya penghalang lah. Awak ni sebagai pakar media sosial, kalau kita tengok lama-lama media sosial adaptifnya, kontennya sangat bernas. Jadi mungkin soalan terakhir untuk kita ngundung perbincangan kita ni, katakanlah Hanif Ismail ni seorang usahawan dan dia ada satu produk istimewa. Awak betul nak saya jual? saya fikir satu produk, kain pelikat mudah kering. Boleh nak tahu kan? Memang akan meletup ni. Jadi mungkin ada usahawan di luar sana yang ada idea yang bernas seperti Hanif Ismail. Apakah satu pesanan penting buat usahawan di luar sana? Saya mula dengan Prof dulu. Okey. Satu Pandang ke pesanan sana penting. pergi ke Prof. Yang kena buat, tak boleh dilupakan. Pada usahawan kita, kita kena bersedia sebab actually macam small medium enterprise kan. Kita ada lebih kurang dalam 700,000 jumlah usahawan kecil. So kita memang kena tahu platform yang sesuai. Kita kena tahu juga insentif yang kerajaan bagi. Banyak kerajaan. Yang ini saya setuju ya. Memang banyak. Adakah usahawan kita setuju? Betul, tapi perlu banyak pencerahan, perlu banyak clearkan semua dana ataupun apa-apa bantuan yang diberikan lah. Itu lebih memudahkan kita semua sebagai usahawan. Prof ada nak sambung tadi? Saya mungkin nak sambung sikit. Untuk kita mencapai masyarakat digital, kita kena perlu ada satu kekuatan yang saya panggil digital resilience. So ini adalah satu kita punya keupayaan untuk respon ataupun adapt to any changes. So untuk usahawan macam Hanif ataupun yang di luar sana, kita juga kena sentiasa bersedia untuk being resilient. So we call it digital resilience because contohnya dengan COVID kita dipaksa untuk menggunakan teknologi untuk merubah cara berniaga. Betul. Norma baru. Ya, kita bawa ke platform digital dan seterusnya kita akan lebih selepas ni ada banyak lagi krisis. Ada banyak lagi uncertainties kan? Betul, saya setuju. So kita kena sentiasa bersedia. Kita tak boleh macam tunggu sebab digital ICT dia berubah. Dia changes very fast kan? So kita must be very on our toes to macam ada changes je kita kena adapt. Kata pepatah Mak Saleh lah. Change is the only constant begitu buat usahawan ya. Okey, baik. Sebenarnya banyak kita nak berbicara tapi masa sangat mencemburui. Walaupun sangat klise tapi betul. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar, Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi daripada Universiti Malaya. Terima kasih Prof. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Dan juga Muhammad Hanif Azmi. Terima kasih seorang usahawan, semoga berjaya. Nanti kok kita boleh mengetih nanti Hanif tak nak ada kudapan dia nanti terasa sikit. Okey, kita berteriak seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana.